Perpaduan Negara, saya jemput Yang Berhormat Kuala Krai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tan Sri Pengerusi, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan perangkat jawatankuasa Kementerian Perpaduan Negara. Memetik kata-kata bapa kemerdekaan Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj berkaitan perpaduan, kita semua adalah rakyat Malaysia. Inilah ikatan yang menyatukan kita. Marilah kita selalu ingat bahawa perpaduan adalah kekuatan asas kita sebagai rakyat dan sebagai sebuah negara. Tan Sri Dipertua, saya merujuk kepada butiran 17300 Pusat Ruku Tetangga. Peruntukan yang diberikan sebanyak 1,709,000 berbanding tahun lepas 742,000 sahaja. Saya ingin menarik perhatian pihak kementerian berkaitan dengan satu kompleks perpaduan yang patut dibina di dalam kawasan Parlimen Kuala Krai, dan pemilihan yang tepat di Kuala Krai kerana Kuala Krai mempunyai pelbagai bangsa seperti Melayu, Cina dan juga India. Tetapi duka cita yang maklumkan setakat yang saya dapat tahu ialah kompleks perpaduan ini tidak terdapat dalam ruling plan dalam RMK 12. Ruling plan pertama, maaf. Namun begitu, saya dan warga perpaduan Kuala Krai yakin dan sangat berharap agar ia akan menjadi kejayaan dalam ruling plan kedua ataupun seterusnya insya-Allah dalam RMK 12 ini. Saya dipahamkan terdapat sebidang tanah yang sudah pun dikenal pasti untuk pembinaan kompleks perpaduan ini. Penubuhan kompleks perpaduan ini sangat penting kerana ia bakal menjadi sebuah pusat yang akan memupuk perpaduan di Kuala Krai dan juga di kalangan masyarakat, dan bakal menjadi contoh kepada usaha mengeratkan hubungan kepada semua. Butiran yang kedua ialah 10000 emolumen. Saya ingin menarik perhatian pihak kementerian ialah berkaitan dengan kaki tangan perpaduan yang tidak cukup yang berbangkit di Kelantan khususnya. Saya mendapat maklumat di 10 daerah di Kelantan hanya terdapat 4 pegawai perpaduan daerah. Maknanya 6 lagi kosong. Setiap pegawai perlu menyelia tugas-tugas kawasan yang tidak mempunyai pegawai. Saya risau ia akan merencatkan usaha perpaduan yang kita harapkan, terutamanya dengan pelancaran dasar perpaduan negara pada Ahad nanti yang sudah pasti memerlukan kepada kerja berfokus. Oleh itu, saya sangat berharap ketidakcukupan pegawai di negeri Kelantan ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Saya juga difahamkan ketidakcukupan pegawai ini tidak berlaku di negeri-negeri lain. Yang ketiga, Tan Sri Pengerusi, butiran 040100 tambahan geran rukun tetangga sebanyak RM10,280,800 pada tahun 2022. Dengan wujudnya butiran ini, semoga ianya nanti akan memberi kebaikan kepada semua rukun tetangga. Terdapat sebanyak 487 buah rukun tetangga di seluruh Kelantan, dan Kuala Krai sendiri mempunyai 38 buah rukun tetangga. Saya dipahamkan sebelum ini, setiap rukun tetangga ini mendapat geran sebanyak RM6,000 bagi 1 tahun. Dengan wujudnya geran ini, saya yakin ia akan menjadi suntikan semangat kepada sukarelawan di kawasan rukun tetangga ini. Saya juga sangat berharap pihak kementerian akan terus memperkasa skim rondaan sukarelawan ataupun SRS. SRS ini ternyata sangat berjaya dalam mengekang kejadian kecurian dan juga jenayah di kawasan masing-masing. Masyarakat pastinya akan mendapat ketenangan dengan wujudnya SRS ini. Dalam masa yang sama, saya dimaklumkan tentang ketidakcukupan kabin untuk dijadikan sebagai pusat kawalan utama. Saya mohon pihak kementerian menyediakan ketidakcukupan kabin ini. Selain daripada itu, saya ingin mencadangkan allowance makan untuk sukarelawan agar mereka akan lebih bersemangat menjalankan tugas. Saya juga ingin menyarankan agar sukarelawan ini diberi latihan asas tentang SOP untuk menangkap dan menahan penjaya. Isu yang terakhir, Tan Sri Pengerusi, ialah butiran 030400.
bantuan geran per kapita Tabika Perpaduan sebanyak RM4,452,500 pada tahun 2022. Saya ingin mengucapkan tahniah di atas peruntukan sebanyak ini yang diperuntukkan untuk Tabika Perpaduan. Tabika Perpaduan merupakan salah satu aset terbaik untuk memupuk perpaduan di peringkat kanak-kanak lagi. Oleh sebab itu, saya menyarankan Tabika Perpaduan hendaklah diberi perhatian secara serius, terutamanya dari segi peralatannya seperti kursi, meja dan tentunya keceriaan, selain kecukupan tenaga pengajar dan juga pembantu. Saya ingin menanyakan apakah terdapat kajian yang dibuat tentang keberkesanan Tabika Perpaduan ini dalam memupuk perpaduan bermula dari kanak-kanak lagi, dan adakah Tabika ini diterima oleh semua kaum, terutama di negeri Kelantan yang mana bangsa Melayu merupakan majoriti. Saya ingin penjelasan juga pihak kementerian, berapa peratuskah murid Tabika mengikut bangsa di seluruh negara ataupun jika boleh secara bertulis mengikut negeri. Saya difahamkan Tabika Perpaduan ini didominasi oleh murid Melayu, dan kenapa bangsa lain seperti China dan India kurang berminat, dan ini perlu dikaji oleh pihak kementerian. Semoga dengan adanya peruntukan dan perbelanjaan ini, saya berharap Tabika Perpaduan akan menjadi lebih berjaya dan efisien. Saya sudahi dengan serangkap pantun. Tuan Puteri dari Kayangan, senyuman manis seperti madu, pelbagai keturunan bukan halangan, memperkasakan keluarga Malaysia menjadi satu. Terima kasih Tan Sri Pengerusi.